qala al-musannif rahimahullah. Apa dia yang dia katakan terlebih afdal selawat dan salam itu tadi tu? Selepas daripada tak kala selepas daripada musannif kita mengucapkan bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian wassalatu wassalam tu, ini sebut haja qalbil fatiru wa aqli al-qasiru. Tengok. Telah bergerak-gerak oleh hatiku yang lumpuh. Apa maksud kata yang lumpuh? Dia asal lumpuh ni, asal dia kalau sebut dalam fatir, al-fatir, itu dengan mana dia tidak semangat. Ini kalam tawaduk daripada Syekh Daud. Telah bergerak-gerak hatiku yang lumpuh ni, yang lemah ni. Tengok. Lumpuh tu dengan mana yang lemah, yang tak ada semangat. Itu fatir. Dan akalku yang pendek. Allah SWT Muhammad dapat tawaduk daripada Syekh Daud. Apa dia? An ajma'a. Tambah sikit. Ala an ajma'a. Tambah sikit. Tambah satu kalimah ala. Ala an ajma'a kalam al-ulama'i al-muhakkikina fi usuli din wa aqaidi ahli tauhidi. Tengok. Bahawa aku kehendak. Kena tambah sikit. Di atas bahawa aku kehendak. Jadi dia nak cerita kata, Syekh Daud ni dia, dalam kitab dia ni, kalau dalam mukadimah dia mesti ada tasawuf dia. Di antara dia tawaduk, merendahkan diri. Apa dia? Bahawa aku kehendak, yang ni di atas bahawa. Tambah sikit. Sebab kita takdir dengan Allah tadi. Di atas bahawa aku kehendak menghimpunkan beberapa kalam ulama yang muhakkikin. Bila sebut muhakkikin, dia ada dua makna. Selalu yang kalau kita biasa dengar, isbatul masalah bidalil. Ni saya tulis pula tapi tak banyak, dua je. Bila sebut tahqiq, bila sebut tahqiq, ngajar macam pakai whiteboard semua saya ni. Tahqiq ada dua makna yang selalu kita dengar apa? Tahqiq. Yang pertama, isbatul masalah bidalil. Ini selalu kita dengar lah. Isbatul masalah bidalil. Isbatul mas'alati bidalil. Yang kedua, dia panggil zikru syai'. Ni makna yang kedua. Zikru syai'. Zikru syai'i. Zikru syai'i ala wajh haqi. Alal wajhil haqi. Tu dia. Baik. Baik, saya nak terjemah. Apa maksud tahqiq? Ulama muhakkik, kita kata muhakkik. Kan dia sebut dalam kitab tadi,
beberapa kalam ulama yang muhakkikin. Apa maksud kata ulama yang muhakkik? Kalau kita mentafsirkan yang pertama, isbatul mas'alati bid-dalili. Menetapkan akan satu masalah dengan dalil. Itu dia panggil ulama yang menetapkan akan satu masalah dengan dalil. Itu dipanggil muhakkikin. Tahqiq. Itu makna yang pertama. Ada pun makna yang kedua, Ustaz Muhammad, zikru syai'i 'alal wajhil haqqi. Menyebutkan akan sesuatu di atas jalan yang sebenar. Itu tahqiq juga. Sebab tu kalau kita kata orang ni tahqiq mengajar, orang ulama ni tahqiq. Bila sebut tahqiq dia ada dua makna. Satu, dia menetapkan masalah dengan dalil. Yang kedua, dia menyebutkan sesuatu tu di atas jalan yang sebenar. Itu dipanggil tahqiq. Maka kita kata orang yang muhakkikin, ulama yang muhakkikin, boleh kita ada dua makna di situ. Boleh jadi ulama itu menetapkan satu masalah dengan dalil, ataupun ulama muhakkikin tu dikatakan ulama yang menyebutkan sesuatu di atas jalan yang sebenar. Allahumma salli Muhammad, tengok tu muhakkikin Habis itu. Nampak lagi tu tu. Hajar Rana nampak lagi? Ustaz, minta maaf, saya tak dapat tangkap yang nombor 2. Apa dia? Yang Tak dapat tangkap. Tak boleh baca tulisan Ustaz. menyebut akan sesuatu atas jalan sebenar tu apa, zikru apa tu? Saya tak dapat Zikru baca, Ustaz. syai'i. Zikru syai'i. Tak nampak. Zikru syai'i. Okey. Apa tak apa Ustaz sebut kita boleh tulis. Zikru syai'in ala luar. Ala wajhi. Okay. Nampak Papa Ita saya tulis ni. Wajhi. Okay. Nampak Nampak tapi tak tu? tulisan Ustaz. Nampak tapi sebab tak boleh baca, dia tak boleh baca tu. Zikru syai'in ke syai'i? Zikrun syai'in 'alal wajhi al-haqqi. Tak ada syai'in. Kan ada lam tu. Zikru syai'i 'alal wajhi al-haqqi. Ya. Okey, baik. Yang nombor 1 tu okey Yang nombor 1 okey Ajar Ayu. Okey. Okey, baik. Minta maaf lah, saya tulisan tu bukan apa. Sebab kita tulis dalam keadaan menyerong tu jadi kekok sikit tangan tu lah. Kalau tulis betul tak apa, boleh tulisan Baik, habis itu. Tak apa, Ustaz. Terima kasih. Okey, baik. Saya padam ini banyak menulis pula, Ustaz Fuad kata. Ustaz tak apa, baguslah. Orang lain dia tulis tak tahu lah. Saya duk tulis pula ni. Marah orang ni. Baik. Qala al-musannif rahimahullah. Bahawa aku kehendak menghimpunkan beberapa kalam ulama yang muhakkikin. Bila sebut kalam ulama yang muhakkikin, iaitu ulama dengan makna isbatul mas'alah bidalil. Ulama yang menetapkan satu masalah dengan dalil. Ataupun kita kata ulama muhakkikin itu iaitu ulama yang menyebutkan sesuatu di atas jalan yang sebenar. Itu dia Habis itu. Baik. Menghimpun apa ni? Kehendak apa ni? Pada bicara ilmu usuluddin. Pada bicara ilmu usuluddin. Yang ni pada membicarakan ilmu usuluddin dan aqaidi ahli tauhid. Dan aqaid simpulan. Simpulan bagi orang yang mengesakan Allah. Itu panggil ahli tauhid. Bila sebut ahli tauhid, saya tengok apa dia ni.
orang yang mengesakan Allah Ta'ala. Itu yang panggil ahli tauhid. Bila sebut ahli tauhid, iaitu orang yang mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis itu. Baik, tengok lagi. Wa azkura. Wa azkura ni atah pada kata an ajma'a. Tengok. Wa azkura duraraha wa taraktu sadaqaha targhiban litulabi. Tengok. Dan aku sebutkan, wa azkuru, aku sebut. Dan aku sebutkan permata lu'lu'nya. Apa maksud aku sebutkan permata lu'lu'nya? Ini aku menyebutkan akan perkataan-perkataan yang diserupakan seperti permata. Tulis itu. Yang aku sebutkan permata lu'lu', ini aku sebutkan perkataan-perkataan yang diserupakan dengan permata lu'lu'. Lu'lu' ni permata mutiara. Lu'lu' ni permata mutiara. Tu dia. Baik. Jadi bukannya nak sebut permata lu'lu' tu tak. Nanti dia ingat, Syekh Daud nak jual permata ke? Dalam kitab dia, bukan. Syekh Daud dia nak sebutkan perkataan-perkataan yang dinakalkan, yang diambil daripada perkataan ulama. Itu diserupakan seperti permata mutiara. Itu maksudnya. Satu. Dan aku tinggalkan sodafnya. Bukan sodakoha tadi, minta maaf. Sodafaha. Bukan kof, fa. Sodafaha. Apa maksud kata aku tinggalkan sodafnya? Yakni, aku tinggalkan kulitnya. Aku tinggalkan, yakni aku tinggalkan kulitnya. Hal keadaannya. Hal keadaannya menggemarkan bagi orang yang menuntut. Apa maksud kata aku tinggalkan kulitnya? Yakni aku ambil isi di dalamnya. Tulis itu. Maksud aku tinggalkan kulit, yakni dia ambil kulit. Ada incoming call. Tak apa. Salah. Tengok. Yakni kulitnya. Kulitnya dengan mana? Aku mengambil isinya. Dia tinggalkan kulit. Ibaratnya apa? Kalau permata ambil dalam isi dia je. Dia ambil isi dalamnya. Ibaratnya kita mengaji tauhid ni, kita tahu benda dalaman. Bukan nak benda luaran tak. Sebab dia benda etikot. Maksud dia. Kita nak belajar etikot. Lepas tu dia panggil dalaman. Isi dia tu. Tengok. Hal keadaan. Keadaannya ini hal keadaan aku. Hal keadaan ini hal keadaan aku. Menggemarkan aku. Tambah sikit. Menggemarkan aku. Bagi orang yang menuntut. Ini bagi orang yang menuntut ilmu. Ini bagi orang. Ini bagi pelajar-pelajar. Itu tulab. Tulab jamak bagi talib. Tulab memang jamak taksir. Tulab. Baik. Kemudian dia kata lagi pula. Mutarjiman bilisanil jawi. Kayyafhamahu ma ya'rifu kalamal arabi. Allah, Masya Muhammad. Tengok dia cakap. Dia cakap tu di atas kalam sajak. Tengok. Tengok dia kata. Lagi mutarjiman. Lagi keadaannya.
Lagi keadaannya keadaan aku. Tulis. Lagi keadaannya aku tadi tu menterjemahkan dengan bahasa Jawi. Bila sebut menterjemah, tulis. Yang ni menyalin bahasa kepada bahasa Jawi. Yang ni tulisan Jawi lah. Jadi dia tulis bahasa Jawi. Dia terjemahkan kepada Arab, dia terjemahkan kepada bahasa Jawi. Kita panggil bahasa Rumi kan, bahasa Jawi. Menterjemah tu dengan bahasa apa? Dengan bahasa Jawi. Sebab apa tu? Syekh Daud boleh terjemahkan bahasa Jawi tu. Ingat pada kata menterjemah. Sebab apa boleh menterjemahkan dengan bahasa Jawi? Nampak kita ulang 2 kali tu. Supaya faham akan dia, akan bahasa Jawi tu, faham-faham oleh orang yang tiada ketahui bahasa Arab. Syekh Daud, dia bantu kita tuan-tuan. Takut kita tak faham bahasa Arab, dia tolong terjemahkan daripada bahasa Arab, dia terjemah bahasa Melayu, bahasa Jawi, bahasa Jawi ya. Kalau ada tulis bahasa Arab ke semuanya, boleh jadi wallah alam ada yang setengah kita tak faham. Saya pun bukan kata pandai sangat, faham sangat, tapi nak cerita kata kalamnya tu tinggi. Syekh Daud ni, dia ni orang yang mutafani ilmu, orang yang ada banyak ilmu. Tu dia baik tengok. Kemudian ini tawaduk dia. Wa illam akun ahlan lizalika, wa illam akun ahlan lizalika, walakin i'tamadtu 'ala Allahil karimi as-sattari. As-sattari. Tulis baris siap Hajar Rohana. Dia kata wa illam akun ahlan lizalika, walakin i'tamadtu 'ala Allahil karimi as-sattari. Dan jika tiada aku, jika tiada ni maksudnya, dan walaupun, nampak? Dia panggil wa illam tu, Zafmat dia panggil waw tu royah. Dia panggil royah li ta'mim. Sekalipun, kalau pada Mekah dia terjemah sekalipun. Jika tu, kalau pada dia terjemah sekalipun. Royah tu. Sekalipun. Jika tu dengan mana sekalipun. Walaupun, kalau bahasa itu walaupun, kalau pada Mekah dia tak jemah sekalipun, dia tak jemah walaupun. Sekalipun. Tu. Walaupun tiada aku ahli bagi yang demikian itu. Apa yang demikian itu? Rujuk domir pada terjemah. Walaupun tiada aku ahli bagi yang terjemah. Itu yang demikian itu tu. Yang demikian itu tu rujuk pada terjemah. Tengok Syekh Daud. Dia tawaduk. Hajar Rayu. Dia tawaduk, dia kata, walaupun aku bukan ahli terjemah. Allahu Akbar. Habis itu. Dan tetapi, sungguh pun kata aku tu bukan ahli bagi terjemah. Tetapi, aku berpegang atas Allah. Apa maksud berpegang? Tulis. Yakni bergantung hati atas Allah. Maksud berpegang. Berpegang dengan mana? Bergantung hati. Hati sentiasa bergantung dengan Allah. Allah Muhammad. Dia, Syekh Daud ni kalamnya, kalam khutbah dia mesti ada tasawuf. Mana-mana kitab. Saya duk perhati. Saya duk perhati kitab Musalli ke, kitab Jawahirus Saniyah ke. Kalam Syekh Daud ni, dia punya mukadimah semua tak lari pada tasawuf. Tengok. Dan tetapi, istidrak, walaupun aku bukan orang yang pandai terjemah, tetapi aku berpegang. Ini, aku bergantung hati di atas Allah. Allah mana? Tuhan yang amat murah. Lagi amat menutup akan kesalahan hamba-Nya. Allah Muhammad, tengok. Walaupun dia tak pandai nak terjemah, kata dia lah, dia tawaduk tu.
Tapi dia kata, hati dia sentiasa bergantung dengan Allah Ta'ala. Sebab tu dia boleh terjemah tu. Allah Muhammad. Hebat Syedan. Tawaduk sungguh dia. Lagi pula. I'tamatu 'ala Allahil karimi as-sattar. Berpegang apa? Itak tu lagu mana tu? Fikoni. Ke Kifani. Kitab tu lagu mana tu, Fuad? Saya tak nampak lah. Ha? Yuwafikoni yo. Yuwafikoni dah. Yuwafik. Kalau- Yuwaf. Rumi Kitab Rumi apa? Kitab Rumi Kitab apa Rumi. tu? Apa? Yuwafiqani. Yuwafikoni. Ya, Ustaz. Okey. Yuwafikoni. Dia waqafa yuwafik taufik. Tauqif. Bahawa diberi kuasa akan daku. Tengok tu. Tu. Apa dia berpegang aku tadi tu? Bahawa. Dia kata tambah. Akan bahawa. Kitab dia payah. Kata tambah akan bahawa. Sebab dia maf'ul pada kata i'tamad tu. Mana? Aku berpegang. Tadi berpegang apa? Akan bahawa diberi kuasa akan daku ni. Nampak tak? Akan bahawa diberi kuasa akan daku. Sebab dia kalam di cakapan dia tu berhubung sebelum dia tu. Macam mana? Dia tak boleh baca terus. Bahawa diberi. Dia tak boleh kata. Aku berpegang atas Allah tadi tu. Ayat sebelum tadi. Aku berpegang apa? Akan bahawa. Dia panggil maf'ul. Kitab Jawi pun ada fa'il maf'ul ajar wana. Bukan kata kitab Arab je. Sebab dia terjemah dari kitab Arab. Akan bahawa diberi kuasa akan daku tu. Bagi kebenaran. Dengan kemegahan. Tengok. Ayyuwafiqani lis-sawabi. Tadi di Arab tadi tak baca takbir tadi. Ayyuwafiqani lis-sawabi bijahi sayyidina Muhammadinil al-Mukhtari. Arab tadi bari takbir lagi. Tengok. Akan bahawa diberi kuasa akan aku bagi kebenaran. Jadi aku ni diberi kuasa, diberi taufik. Taufik ni dia ada dua makna. Taufik ni dia ada dua makna. Satu taufik kalau di sisi Imam Haramain dengan mana khalqut ta'ati fil abdi. Nak tulis ke tak mau tulis? Dia ada dua makna ni. Tulis. Tulis. Okey, tulis. Minta maaf, saya tulis Tak apa, tak ada masalah. Tak apa, Bagus. Sampai tengok dia kata Google Meet ni duk mengajar ni, tengok orang awam tengok ustaz ni duk tulis lah dah Arab ni apa ni. Okey, saya tulis lah. Okey. Senaman tangan Ustaz. Nama tangan Saya okey. Saya memang suka tulis. Saya takut orang takut ialah kita duk tulis kata biar betul Ustaz nak tulis macam itulah. Ni kuliah Maghrib kuliah Isyak ni. Tak apa kitab Jawi pun kita tulis juga. Bukan kitab Arab je. Baik, taufik dia ada dua makna. Ni saya ambil dalam kitab Al-Muhammad Muhammad. Dalam kitab Allah SWT nanti. Dalam kitab Tuhfatul Murid. Tu dia, Tuhfatul Murid. Tengok. Taufik dia ada dua makna. Taufik Taufik makna.
Ini maknanya. Mak pertama. At-Taufiq tak apa saya tulis ni. Satu ni. Terus tak payah tulis. At-Taufiq. Indal Imam al-Haram. Inda Imam al-Haram. Inna Imam al-Haramain. Apa dia? Khalqu at-ta'ati fil abdi. Awak mana lain ni? Siap. Dia tu warna mana warna hitam ni? Siap. Ustaz, kalau tu pun jelas tak? Kalau yang tak guna tu pun jelas dah. Okey. Khalqu ta'ati fil abdi. Okey. Tu. Kemudian At-Taufiq di sisi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pula. Sikit dia pendek tak banyak pun. At-Taufiq ambil warna lain pula. Apa? Nah, hijau pula lah. At-Taufiq At-Taufiqu Inda Abil Hasan Al-Asy'ari. Inda Abil Hasan ni. Ya, saya punya tulisan. Ini kekok. Inda Abil Hasan Al-Asy'ari. Apa dia? Khalqu qudrati ta'ati. Dia beza sikit dah. Khalqu qudrati at-ta'ati fil abdi. Okey, habis. Tengok. Nampak semua? Baik, saya nak terjemah. Tanya. Taufiq di sisi Imam Haramain. Khalqu ta'ati fil abdi. Menjadikan ketaatan itu pada hamba. Itu di sisi Imam Haramain. Imam Haramain ni guru kepada Imam Al-Ghazali. Nama dia Imam Al-Juwaini. Guru pada Imam Ghazali. Nama dia Imam Al-Juwaini. Nama gelarannya Imam Al-Haramain. Dia kata khalqut ta'ati fil abdi. Menjadikan ketaatan itu pada hamba. Apabila taat itu ada pada hamba, itu dikatakan taufik. Satu. Adapun taufik di sisi Imam Abil Hasan Al-Asy'ari,
Ha. Menjadikan kekuasaan taat itu pada hamba. Siapa yang menjadikan? Yang ini menjadikan akan Allah Ta'ala kekuatan taat pada hamba. Ini dia, kalau pendapat Imam Abbas Asy'ari, dia lagi detail. Maksudnya Allah Ta'ala menjadikan kekuatan itu, kekuatan taat itu pada hamba. Ada pun Imam Ramai, dia kata kekuatan taat itu pada hamba saja. Dia kata menjadikan kekuatan saja. Itu lebih umum. Kalau Imam Abbas Asy'ari lebih khusus. Kalau Imam Ramai, taufik itu apabila kita buat taat, apabila seseorang tu buat taat, itu dikatakan taufik. Adapun Imam Abbas Asy'ari, seseorang itu mempunyai kekuatan, kekuasaan taat. Kalau tak ada kekuasaan taat, tak panggil tak dipanggil taufik. Contoh kita kata gini. Contoh kita kata kita nak buat amal ibadat. Kita nak pergi masjid. Kemudian bila pergi masjid dah, na'udzubillah min zalik, tiba-tiba tayar kita pancit tengah jalan. Maka di situ kalau mengikut pendapat Imam Abbas Al-Asy'ari, dia tak panggil taufik. Sebab apa? Sebab tidak ada kekuatan untuk mengerjakan ketaatan. Tak sampai nak buat kerja sembahyang jemaah. Tidak ada kekuatan. Adapun Imam Haramain menjadikan taat. Semata-mata taat. Semata-mata dia kata nak mengerjakan sembahyang jemaah. Ada ketaatan di situ nak pergi. Dia katakan taufik dah. Itu dia. Habis itu. Nampak lagi tak perbezaan dia, Ustaz Wahab? Saya pandang boleh, boleh. Okey, baik. Dah habis dobit dah. Tu. Ustaz Wahab dah habis, Okey, baik. Saya pandang. Ini kita banyak-banyak menulis lah. Tu dia. Okey. Baik. Lagi. Itu dia panggil taufik. Tu kata kuasa-kuasa tu. Taufik tu lah. Jadi dia kata bahawa diberi kuasa akan daku bagi kebenaran. Jadi Allah Ta'ala berikan kekuatan pada dia tu untuk mengerjakan kebenaran. Dengan kemenggahan penghulu kami. Siapa dia penghulu kami tu? Badal. Iaitu Muhammad yang pilihan. Tulis itu. Ini Muhammad yang dipilih oleh Allah. Tulis itu. Muhammad yang dipilih oleh Allah. Habis itu. Kemudian. Nak letak nama dah ni. Wasammaituhu ad-durras samina fi aqaidil mu'minina. Allah Nabi Muhammad. Tengok dia pilih nama dah. Tak nama dah. Dan aku namai akan dia. Dia tu kembali pada mana tu? Dan aku namai akan dia. Akan tulis. Himpunan aku. Yang aku terjemahkan. Himpunan aku yang aku terjemahkan tadi tu. Dan aku namai akan dia. Dia tu kembali pada himpunan yang aku terjemahkan tadi. Ajar Rahayu. Tulis situ elok-elok. Nama apa? Ad-Durras Samina. Ini akan Durras Samin. Nama kitab dia Durrus Samin. Akan Durras Samin. Durrus Samin ni permata yang bernilai. Itu maksud asal. Tapi kita bukan nak tu. Kita nak nama kitab. Nama kitab dia Durrus Samin. Nama kitab dia. Durrus Samin. Jangan orang tu dulu panggil Darus Samin. Kalau sebenarnya kita baca Durrus Samin. Dia sebenarnya kena orang dulu panggil Darus Samin. Kalau dar itu dia tak berapa nak tepat sangat. Kalau Durrus Samin itu tepat. Tapi dah maklum di sisi kita bila sebut Darus Samin, masuk dalam kaedah apa? Ustaz Fuad? Al-khata'ul masyhur khairum minas sawabi al-mahjuri.
Al-khata'ul masyhur. Benda yang salah yang masyhur itu terlebih baik daripada benda yang betul yang kita tinggalkan. Benda yang salah tapi dah masyhur dah. Macam tempat kita lah. Dia dah sebut Darussamin, Darussamin. Tapi dah masyhur dah. Itu terlebih baik daripada yang betul kita tinggalkan. Asalnya Darussamin tapi kita tinggalkan. Itu terlebih baik. Itu perkataan Arab Allah Muhammad. Habis itu tengok. Dan aku namai akan himpunan aku yang terjemah ni. Nama apa? Darussamin. Nama kitab dia Darussamin. Kalau masuk bahasa Melayu Darussamin iaitu permata yang bernilai. Nama apa ni? Pada bicara kita apa ni? Pada menyatakan i'tikad orang yang mukminin. Jadi dia nak cerita pada i'tikad, pegangan tetap tu i'tikad. Pegangan yang tetap dalam hati. Itu panggil i'tikad. Pada menyatakan i'tikad orang yang mukminin. Bagi orang yang mukmin. Tu dalam kitab dia Darussamin ni. Habis itu. Wa arjullaha subhanahu wa ta'ala. Oh, jauh lagi nak sampai mukadimah tu. Tapi stesen kita sampai dah tu. Lepas ni dia nak berdoa pula ni. Letak nama sudah dah. Letak nama. Minta maaf lah hari ni. Banyak kita punya ujian. Saya punya internet lagi. Lepas tu tulis pula dapat papan hitam. Jadi lambat sikit lah. Saya minta maaf lah. Rasa kalau ada orang tak selesai tu saya minta maaf sebab saya mengajar pun nak cara pondok kan. Kita memang dah janji begitu dah. Lepas tu kita nak bagi tahqiq lagi tu kita tulis kat papan hitam lah. Siapa-siapa yang tak boleh bahasa Arab tu pun boleh bahasa Arab juga. Tak apalah. InsyaAllah nanti sambung lagi. Bulan hadapan. Tengok kalau ada masa nanti dalam minggu keempat ataupun minggu kelima ke. InsyaAllah nanti kita beritahu balik. Wallah kita sambung lagi. Wa arjullaha subhanahu wa ta'ala at-taufiqah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi saya serah pada Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Zafran kita dan semua sahabat-sahabat yang setia menantilah. Dan jadi saya pun nak minta maaf lah kalau ada sebarang